Hai semua, hari ini saya akan mengajar mereka membuat sup herba tradisional Cina yang dipanggil Sishentang atau sup empat herba Cina. Sup ini sesuai untuk semua orang kerana ia membantu meningkatkan limpa dan menyuburkan sistem pencernaan. Berikut adalah ramuan: biji urea ferox, poria kokos, biji teratai dan keladi Cina. Selain daripada itu, kami juga akan menggunakan tulang sup ayam untuk menambahkan rasa. Pertama, rendam biji teratai dalam air selama 5 minit. Kupas kulit tulang ayam dan rebus tulang ayam untuk menghilangkan bau dan kotorannya. Seterusnya, bilas herba. Letakkan tulang ayam rebus dan herba ke dalam periuk tekanan. Tuangkan 1,5 liter air ke dalam periuk. Tutup periuk dan masak sehingga 1,5 jam. Anda juga boleh tambah lobak merah dalam sup ini. Jika anda menggunakan periuk yang biasa, anda boleh mengikuti arahan yang sama. Tetapkan pada api yang tinggi sehingga air mendidih. Selain itu, biarkan mendidih pada api sederhana rendah selama 30 minit. Kemudian, tetapkan pada api rendah selama 30 minit juga. Perhatian paras air, tambah air jika diperlukan. Selepas 1,5 jam, tambahkan sedikit garam secukup rasa. Sama seperti itu, ia sudah selesai. Ini adalah sup yang sangat mudah dibuat. Itulah sahaja. Sekian, terima kasih. Keladi Cina adalah sejenis herba yang manis. Ia digunakan dalam perubatan herba Cina secara tradisional untuk merawat gangguan yang berkaitan dengan perut, limpah, paru-paru dan buah pinggan. Keladi Cina juga terkenal di kalangan wanita yang hampir ke tahap menopause kerana ia mempunyai komponen berasaskan tumbuhan yang penting bagi wanita. Biji teratai dihasilkan daripada bunga teratai yang tumbuh di dalam air. Biji teratai mengandungi serat yang tinggi dan kalori yang rendah, memainkan peranan untuk meringankan penyakit diabetes. Selain itu, biji teratai juga boleh digunakan untuk merawat insomnia kerana biji teratai mempunyai sifat ubat penenang alami yang dapat menyembuhkan kegelisahan. Bukan itu sahaja, biji teratai juga mengandungi enzim anti penuaan yang boleh memperlambatkan proses penuaan. Oleh itu, biji teratai sentiasa digunakan dalam perubatan tradisional kaum Cina. Selain daripada biji teratai, poria kokos juga digunakan untuk menghasilkan sup ini, yang merupakan suatu bentuk pengobatan alternatif yang berasal dari China. Poria kokos berkesan untuk meningkatkan imunasi kita dan memberi manfaat kepada organ-organ dalaman. Selain itu, poria kokos boleh membantu mengawal batuk, amnesia dan keletihan. Ia juga boleh menambah baikkan masalah kencing, masalah tidur, masalah perut dan mengurangkan masalah kurang selera makan. Organ sasaran utama bagi biji urea ferox ialah limpa dan buah pinggang. Antara kebaikan biji ini kepada organ-organ tersebut ialah ia merupakan ejen penyah toksin yang bagus. Ia mempunyai sifat antioksidan dan anti radang yang boleh membantu mengeluarkan sisa-sisa toksin dari badan serta membuang sel-sel darah yang mati dari limpa dan saluran darah. Selain itu, biji urea ferox ini boleh membantu mengawal tekanan darah disebabkan kandungan potasiumnya yang tinggi dan kandungan sodiumnya yang rendah. Tekanan darah yang meningkat disebabkan kandungan sodium boleh diturunkan dengan kandungan potasiumnya yang tinggi. Dengan ini, masalah buah pinggang seperti ketidakupayaan mengawal aliran kencing serta kegagalan buah pinggang dapat dihindarkan. Bekam kering juga dikenali sebagai bekam angin, merupakan rawatan bekam yang paling biasa digunakan. Terdapat juga bekam basah dan bekam api. Tetapi kedua-dua rawatan ini hanya boleh dilakukan oleh pakar bekam tradisional Cina. Peralatan bekam yang digunakan pada zaman dahulu diperbuat daripada tanduk kerbau, buluh, tembaga atau tembikar. Peralatan bekam kering ini yang diperbuat daripada plastik dan silikon
merupakan jenis bekam moden yang dipasarkan dan boleh dibeli di kedai menjual peralatan perubatan tradisional Cina dengan harga yang berpatutan. Arahan yang diberi dalam kertas panduan ini haruslah dibaca dengan teliti supaya kecederaan dapat dielakkan. Sebelum demonstrasi penggunaan peralatan bekam kering, terdapat satu peringatan. Bahagian badan yang perlu dielakkan di bekam adalah bahagian badan yang mempunyai saluran darah arteri, denyutan nadi dan kelenjar limfa, bahagian mata, bahagian tulang dan bahagian kulit yang cedera. Langkah pertama, lekapkan cawan bekam plastik di atas bahagian badan yang ingin dirawati. Kemudian, gunakan penyedut atau pistol pump dan melekatkannya ke atas cawan bekam. Tarik tuas untuk beberapa kali untuk mewujudkan tekanan negatif dalam cawan bekam. Selepas itu, tunggu untuk 10 hingga 15 minit. Tarikan butang hijau di atas cawan bekam untuk mengelakkan cawan. Warna kulit akan berubah menjadi merah kehitaman. Hari ini saya akan membentang tentang rawatan bekam, iaitu kesan sampingan serta manfaat rawatan tersebut. Antara manfaat rawatan bekam ialah ia dapat melancarkan pengaliran darah dalam badan, mengurangkan tekanan atau stres serta kemurungan. Bukan itu saja, rawatan bekam juga dapat mengurangkan tekanan otot dalam badan. Rawatan ini juga boleh menjadi rawatan sampingan bagi pesakit yang mengalami tekanan darah tinggi. Rawatan bekam juga dapat melegakan penyakit-penyakit sendi kronik seperti rheumatic arthritis dan penyakit kulit kronik seperti psoriasis dan eczema. Akhir sekali, bekam muka membawa kebaikan kerana ia boleh merawat jerawat serta kelumpuhan muka akibat strok. Sekarang saya akan membentang tentang kesan sampingan rawatan ini. Seperti mana-mana rawatan yang wujud, terdapat komplikasi atau kesan sampingan yang boleh berlaku akibat rawatan ini. Antara kesan-kesan sampingannya ialah pendarahan berlebihan, perasaan tidak selesa pada tempat yang telah dibekam, pening atau hitam, serta jangkitan kuman juga boleh berlaku pada tempat yang telah dibekam, dan akhir sekali, kulit melecur akibat bekam api kerana menggunakan udara panas dalam cawan bekam. Oleh sebab itu, perawat bekam haruslah mengamalkan teknik dan kebersihan yang baik agar pesakit tidak mengalami kesan-kesan ini untuk tempoh masa yang lama. Saya akan membincangkan tentang acupuncture, iaitu adalah sejenis perubatan yang menggunakan teknik tusukan jarum-jarum halus pada titik tertentu badan yang lebih dikenal sebagai acupuncture point. Pada jarum-jarum halus sudah tersedia magnetik iaitu kuasa ubat. Hal ini membolehkan kita berasa seperti berdenyut-denyut, kebas, berat dan bengkak. Dalam kaedah rawatan tradisional Cina, masalah atau penyakit berpunca daripada ketidakseimbangan yin dan yang. Pergerakan antara yin dan yang ini akan menghasilkan tenaga qi. Qi ini akan melalui meridian untuk memberi nutrisi kepada badan. Acupuncture berfungsi membuka sekatan terhadap pergerakan qi dengan memasukkan jarum pada satu titik yang spesifik pada badan. Apabila acupuncture point dikesan, jarum acupuncture akan dicucuk pada kulit pesakit dan dibiarkan dari beberapa saat hingga beberapa minit. Jarum akan diputar dengan menggunakan hujung jari yang bertujuan untuk merangsang titik acupuncture. Melalui kajian WHO, beberapa jenis pesakit boleh menerima faedah dengan rawatan akupunktur. Ia termasuk migrain, senggugut, restong, rheumatoid arthritis dan juga pesakit yang mengalami kesan sampingan kemoterapi. Seperti mana-mana rawatan, akupunktur menimbulkan beberapa risiko. Kesan sampingan yang mungkin berlaku termasuk rasa mual, pening, pingsan dan kesakitan, pendarahan kecil atau memar di tapak jarum. Akupunktur yang tidak ditadbir dengan betul boleh menyebabkan kesan buruk yang serius seperti jangkitan, saraf dan kerosakan saluran darah. Selain itu, akupunktur tidak sesuai untuk orang yang mengalami gangguan pendarahan atau mengambil penipisan darah seperti warfarin. Namun, kekerapan kesan buruk adalah rendah apabila ditadbir oleh seorang pengamal berlesen dan terlatih dengan menggunakan jarum steril.